Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah selaku pensyarah bagi subjek KKT 3043 Teori-Teori Kaunseling dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan teori pemusatan insan. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Berikut merupakan ahli kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Amelda Anak James memegang nombor metrik D20222104892. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya ialah Arina Anak Friendady memegang nombor matriks D20222104938. Pengenalan bagi teori pemusatan insan. Teori pemusatan insan ataupun person-centered theory telah dikemukakan oleh Carl Rogers yang tergolong dalam pendekatan humanistik yang juga merujuk kepada kewujudan ataupun psikologi fenomenologikal. Menurut Berger, pada tahun 2000, pendekatan ini merupakan gelombang ketiga dalam dunia psikologi selepas pendekatan psikoanalitik dan pendekatan tingkah laku. Terdapat 4 elemen utama yang difokuskan dalam teori pemusatan insan ini, iaitu keutamaan kepada tanggungjawab individu, keutamaan kepada konsep here and now ataupun konsep di sini dan sekarang, fokus kepada fenomenologi individu dan juga keutamaan kepada pertumbuhan diri individu tersebut. Mari kita lihat kepada sejarah hidup Carl Rogers. Carl Rogers telah menjadi rujukan kepada pengkaji terapi pemusatan insan selama 75 tahun bermula dari tahun 1902 sehingga 1987. Teori pemusatan insan ini telah dibentuk berdasarkan pengalaman Rogers sebagai psikologis bermula daripada tahun 1928. Rogers juga telah dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, di mana beliau merupakan anak yang keempat daripada 6 orang adik-beradik. Akhir sekali, beliau juga merupakan seorang yang pendiam, namun beliau juga merupakan seorang yang bijak. Suasana dalam keluarga Carl Rogers juga tidak membenarkan emosi dinyatakan secara terbuka yang menyebabkan Rogers akan dinilai atau dianggap melakukan sesuatu apabila beliau berkongsi pandangan, perasaan dan emosi kepada dua orang tuanya, walaupun beliau pasti bahawa mereka sangat menyayanginya. Kesannya, Rogers telah menghidapi ulcer ketika berumur 15 tahun sama seperti kedua adiknya. Rogers juga terpaksa mengharungi zaman remaja di Chicago apabila keluarganya berpindah ke sana ketika beliau berumur 12 tahun, di mana pada masa ini, Rogers membesar dalam keadaan terkongkong kerana tidak dibenarkan untuk bergaul dengan kawan-kawannya sendiri. Dari segi latar belakang pendidikan Carl Rogers, beliau telah melanjutkan pelajaran dalam bidang pertanian di University of Wisconsin atas kehendak kedua orang tuanya, seperti yang berlaku juga terhadap 3 orang adik-beradiknya yang lain. Namun demikian, beliau mendapati bahawa bidang itu tidak mencabar sama sekali dan telah mengambil keputusan untuk bertukar ke bidang agama. Rogers memperoleh ijazah Master of Art pada tahun 1928 dalam bidang psikologi dan menjalani internship di Institute of Child Guidance. Pada tahun 1931, beliau telah dianugerahkan PhD dalam bidang psikologi klinikal dari universiti yang sama. Dan Rogers juga telah banyak menghasilkan penulisan yang merangkumi 14 buah buku, beratus artikel, papers dan bab-bab di dalam buku teks yang telah diedit. Rogers juga banyak menerima penghormatan dan penghargaan, termasuklah beberapa pingat daripada American Psychological Association dan daripada universiti-universiti yang terkemuka. Seterusnya adalah personality menurut teori pemusatan insan. Rogers berpegang teguh kepada kepercayaan bahawa manusia sememangnya baik, boleh dipercayai, boleh berdikari, realistik dan mempunyai potensi. Manusia juga boleh menilai yang terbaik untuk dirinya kerana sudah menjadi lumrah hidup sesuatu yang bernyawa akan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan hasil dorongan kesempurnaan kendiri.
Disebabkan kurang pengetahuan dan keterpaksaan, manusia memilih cara yang salah untuk mencapai kesempurnaan. Sebagai contoh, seorang pelajar bercita-cita untuk menjadi artis, tetapi disebabkan keinginannya untuk disayangi dan dihargai oleh ibu bapanya yang mahukan dirinya menjadi seorang dokter, maka dia mengambil keputusan untuk memasuki bidang kedokteran walaupun terpaksa mengorbankan nilai dirinya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pelajar tersebut memilih bidang kedokteran bukan disebabkan minat tetapi disebabkan keinginan untuk diterima dan dinilai sebagai baik oleh ibu bapanya. Apabila pelajar tersebut menerima syarat bernilai, dia telah berjaya mendapatkan penerimaan yang positif daripada orang yang disayanginya. Keadaan ini telah diistilahkan oleh Rogers sebagai penerimaan positif bersyarat. Kesannya akan menyebabkan seseorang tidak percaya dengan pengalaman sebenar dan berlakunya percanggahan antara konsep kendiri dengan apa yang dialaminya. Bagi Rogers, individu tersebut telah meletakkan penerimaan diri bersyarat dalam dirinya dan apabila mereka dewasa, dia hanya melakukan sesuatu yang membolehkan dirinya disayangi dan dianggap baik. Bagi proses menolong dalam teori pemusatan insan, proses konseling teori ini adalah berbeza dengan terapi-terapi lain kerana ia lebih berfokus kepada pengalaman klien. Di sini, Rogers menjelaskan bahawa sikap dan perasaan konselor yang ditunjukkan kepada klien sangatlah penting berbanding daripada orientasi teoretikal, prosedur, teknik dan sebagainya dalam perhubungan ini. Malah, bagi Rogers, perhubungan konselor dengan klien merupakan asas dalam perhubungan menolong yang membolehkan klien mencapai matlamatnya. Dan di sini, konselor juga bersikap non-direktif kerana matlamat terapi pemusatan insan ialah klien mencapai celik akal dengan sendiri tanpa diarahkan oleh konselor tersebut. Dalam proses kaunseling pemusatan insan, ia lebih berfokuskan kepada perhubungan menolong. Perhubungan menolong didefinisikan oleh Rogers sebagai a helping relationship may be defined as one in which one of the participants intends that there should come about in one of both parties more appreciation of, more expression of, more use of the latent inner resources of the individual. Ini bermaksud hubungan tolong-menolong mungkin ditarifkan sebagai salah satu peserta ataupun individu dalam perhubungan tersebut mempunyai hasrat dalam satu atau kedua pihak yang di mana mereka lebih menghargai, lebih banyak menggunakan ekspresi, lebih banyak menggunakan sumber dalaman terpendam individu tersebut. Menurut Rogers, perhubungan menolong dapat diwujudkan sekiranya konselor mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu boleh dipercayai, boleh diharap atau konsisten, iaitu diistilahkan sebagai seorang konselor yang kongruen ataupun tulen. Yang kedua, boleh menunjukkan sikap yang transparan terhadap klien, iaitu tidak mempunyai sebarang perasaan yang tersembunyi terhadap klien. Yang ketiga, boleh menunjukkan sikap yang positif, iaitu mesra, mengambil berat, suka dan berminat dan hormat kepada klien tersebut. Yang seterusnya ialah boleh memahami dan menerima klien tanpa bimbang untuk kehilangan makna diri sendiri. Yang seterusnya, boleh berinteraksi dengan klien tanpa mengganggu kebebasan klien untuk membina personality yang mungkin berbeza dengan nilai yang dikehendaki oleh konselor. Ciri-ciri seorang konselor yang seterusnya ialah boleh menunjukkan kefahaman, empati dan menyatakan apa yang difahami tentang pengalaman klien supaya klien sedar apa yang berlaku terhadap dirinya sendiri. Seorang konselor juga seharusnya boleh menerima dan menghormati apa sahaja perasaan ataupun sikap yang ditunjukkan oleh klien semasa sesi dijalankan. Seterusnya, seorang konselor juga tidak boleh menunjukkan sikap yang boleh dianggap mengancam bagi klien. Seterusnya, tidak membuat penilaian ataupun kesimpulan terhadap diri klien dan mempercayai bahawa klien juga mempunyai kemampuan serta kreatif untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa campur tangan daripada orang lain. Perhubungan menolong dianggap sebagai reinforce ataupun mengukuhkan apa sahaja yang ada pada asalnya ada pada diri klien. Yang kedua,
Dalam proses kaunseling berdasarkan teori pemusatan insan, ia juga memfokuskan kepada menghasilkan perubahan personaliti, di mana menurut Rogers terdapat beberapa keadaan yang menghasilkan perubahan personaliti dalam sesi kaunseling, iaitu dua orang individu berada dalam perhubungan psikologikal. Menurut Rogers, syarat pertama dalam perubahan terapeutik boleh dilabel sebagai andaian ataupun prasyarat sebelum langkah-langkah seterusnya dibuat. Hal ini kerana tahap ini adalah sangat penting untuk diketahui dan disedari ciri-ciri utama bagi kedua-dua individu itu dan peranan mereka dalam perhubungan tersebut. Keadaan yang kedua iaitu yang pertama dinamakan klien yang berada dalam keadaan tidak kongruen, tersinggung ataupun kerisauan. Rogers mengatakan bahawa klien yang datang berjumpa kaunselor merupakan seorang yang berada dalam keadaan tidak kongruen, iaitu terdapat percanggahan antara pengalaman sebenar yang dilalui dengan gambaran tentang konsep kendirinya. Ini menyebabkan klien berada dalam keadaan bimbang dan tidak teratur. Tambah Rogers lagi, klien itu menghadapi kesusahan tetapi masih ingin belajar untuk berubah hasil daripada pertemuannya dengan kaunselor. Sehubungan dengan itu, seorang kaunselor seharusnya bersikap kongruen dalam membimbing klien. Walaupun klien datang dalam keadaan ataupun harapan bahawa dia ingin berubah, tetapi dalam terapi ini, peranan kaunselor adalah untuk membantu klien untuk mencapai celik akal dengan sendirinya. Yang kedua, dinamakan kaunselor yang berada dalam keadaan kongruen ataupun integrasi dalam perhubungan tersebut. Ini bermaksud, dalam perhubungan ini, seorang kaunselor seharusnya menjadi dirinya sendiri dan tidak berpura-pura supaya klien lebih bebas untuk meluahkan perasaan mereka. Seorang kaunselor seharusnya menjadi dirinya yang sebenar dan bukan hanya pada zahirnya sahaja ataupun memainkan peranan ataupun berpura-pura. Ini berarti, seorang kaunselor seharusnya merasai dan mengalami setiap saat yang berlaku dalam perhubungan tersebut. Malahan, keadaan kaunselor yang kongruen membolehkan klien merasa selamat dan tidak berhati-hati ataupun bimbang semasa meluahkan perasaan yang dimilikinya. Keadaan seterusnya yang membolehkan perubahan personality ialah apabila kaunselor merasai dan menunjukkan penerimaan positif tanpa syarat terhadap klien. Ini bermaksud seorang kaunselor seharusnya menunjukkan penerimaan terhadap setiap aspek dalam pengalaman klien yang dianggap sebagai sebahagian daripada diri klien. Di sini, seorang kaunselor juga seharusnya menerima apa sahaja perasaan negatif yang dimiliki klien seperti perasaan bimbang, perasaan takut dan sebagainya, yang membenarkan klien untuk memiliki perasaan dan pengalaman yang sebenarnya. Seorang kaunselor juga seharusnya tidak mengenakan apa-apa syarat dalam perhubungan ini dan seharusnya kaunselor menerima klien tanpa membuat kritikan ataupun melabel klien tersebut. Keadaan yang seterusnya ialah keadaan apabila kaunselor merasai dan menunjukkan kefahaman empati terhadap klien dan menyatakannya. Hal ini bermaksud seorang kaunselor seharusnya memahami perasaan klien dan menyatakannya semula untuk menunjukkan bahawa kaunselor merasai pengalaman yang dimiliki oleh klien. Di sini, empati sangatlah berbeza dengan simpati kerana perasaan kasihan saja tidak cukup untuk ditunjukkan oleh klien kepada klien, tetapi perasaan yang faham dengan sebenar-benarnya kesusahan dan keperitan yang dialami oleh klien. Melalui kefahaman empati, kaunselor dapat mengalami dan merasai pengalaman yang dikongsikan oleh klien tanpa ragu. Seterusnya, apabila kaunselor jelas dengan dunia yang dialami oleh klien, dia boleh juga mengatakan kefahamannya dengan mudah dan boleh menyatakan semula pengalaman klien yang mungkin klien sendiri menyedarinya ketika itu. Keadaan yang terakhir ialah keadaan apabila klien dapat merasai dan memahami apa yang ditunjukkan oleh kaunselor, iaitu kongruen, penerimaan dan empati. Keadaan ini merupakan syarat terakhir yang dikemukakan oleh Rogers di mana klien dapat merasai diri kaunselor yang kongruen, penerimaan dan empati. Ini berarti perkataan dan tingkah laku kaunselor dapat
diterima oleh klien secara bermakna, iaitu yakin bahawa kaunselor menerima, memahami dan tidak berpura-pura semasa sesi kaunseling dijalankan. Yang ketiga ialah menggalakkan penglibatan klien. Penglibatan klien dalam sesi kaunseling adalah sangat penting untuk mewujudkan sesi kaunseling yang terapeutik. Justru itu, Rogers telah menggariskan beberapa keadaan yang menggalakkan penglibatan klien di dalam sesi kaunseling, iaitu jika kaunselor bertindak berdasarkan prinsip bahawa individu itu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan mahu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Yang kedua, jika kaunselor bertindak berdasarkan kepercayaan bahawa klien mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menjadi matang, berdikari dan boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sosial tanpa menggunakan kuasa yang ada pada kaunselor. Yang ketiga ialah jika batasan yang dibuat terhadap klien adalah berdasarkan kepada tingkah laku dan bukannya terhadap sikap klien. Contohnya, klien yang dewasa tidak dibenarkan untuk meneruskan sesi melebihi 1 jam, tetapi permintaannya itu boleh diterima. Keadaan yang keempat ialah jika kaunselor hanya menggunakan teknik dan prosedur yang memperlihatkan bahawa dia memahami sikap beremosional yang ditunjukkan oleh klien serta menerimanya. Keadaan yang terakhir ialah jika kaunselor mengelak daripada menunjukkan atau melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan seperti menasihati, menyalahkan, memberi cadangan atau menyoal dan menyiasat klien. Menurut Rogers, jika keadaan-keadaan tadi yang menggalakkan penglibatan klien dapat dilaksanakan oleh kaunselor, hasilnya adalah seperti berikut, di mana klien akan menunjukkan sikapnya yang lebih bermotivasi. Klien juga akan meneroka sikapnya sendiri dan bertindak lebih baik daripada sebelumnya. Keadaan yang ketiga, klien juga akan menjumpai sikapnya yang bermotivasi dan menerimanya secara menyeluruh, dan dalam masa yang sama, klien juga akan menerima sikapnya yang telah dinafikannya sebelumnya. Hasil yang keempat ialah setelah jelas dengan pilihan yang dibuat, klien akan menggunakan inisiatifnya sendiri dan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat baharu. Hasil yang terakhir ialah klien akan berkelakuan ke arah mencapai matlamatnya dan dapat merasai kehidupan yang lebih baik. Dalam proses kaunseling bagi teori pemusatan insan, ianya sangat dititik beratkan kerana teori ini tidak memiliki teknik-teknik yang khusus seperti teori lain. 3 komponen adalah sangat penting dalam memastikan kejayaan dalam teori ini, iaitu 3 komponen tersebut ialah empati, kongruen dan penerimaan tanpa syarat. Selain itu, ingin ditekankan sekali lagi bahawa teori ini juga bersifat non-direktif kerana ia sangat menggalakkan penglibatan klien sendiri untuk celik akal terhadap isu yang dihadapinya. Yang seterusnya adalah kemahiran-kemahiran pemusatan insan. Terdapat 3 kemahiran pemusatan insan iaitu empati, ketulinan dan kongruen dan penerimaan positif tanpa syarat. Bagi empati, terdapat 2 tahap yang perlu diambil kira, iaitu tahap pertama, kaunselor perlu memasuki ke dalam dunia klien dan merasai setiap perasaan klien. Dalam hal ini, kaunselor dapat memahami diri klien dan masalah yang dialami oleh mereka. Manakala, bagi tahap yang kedua pula adalah melibatkan penggunaan dan kesedaran kognitif dalam melihat klien sebagaimana yang klien lihat. Cara menunjukkan empati adalah melalui layanan yang melibatkan ekspresi muka, postur badan, jarak fizikal, isyarat badan, dan kualiti suara. Cara menunjukkan empati yang kedua adalah melalui komunikasi lisan, di mana kaunselor perlu mendengar secara aktif segala permasalahan yang diluahkan oleh klien sepanjang sesi. Kemahiran mendengar merupakan asas bagi mendapatkan maklumat berkenaan diri klien, iaitu mendengar melalui telinga dan mendengar melalui mata. Pemahaman daripada apa yang didengari membolehkan kaunselor memberi respon seperti membuat refleksi. Bagi empati yang ketiga adalah komunikasi tanpa lisan, di mana boleh dilihat daripada keseluruhan gerak badan, senyuman, ekspresi muka, kualiti suara,
renungan mata, dan sebagainya. Kemahiran pemusatan insan yang kedua adalah ketulinan dan kongruen. Ketulinan merujuk kepada kaunselor yang jujur, telus, tidak berpura-pura atau memakai topeng bagi membolehkan klien melihat kaunselor sebagai diri kaunselor yang sebenar. Terdapat pelbagai cara untuk menunjukkan bahawa kaunselor adalah tulen terhadap klien, iaitu bersifat tulen dan menunjukkan pertolongan sebagai salah satu gaya hidup. Yang kedua, bercakap secara spontan tetapi tidak melampau atas sembarangan. Yang ketiga, mengatakan secara terbuka dan tidak defensif apabila merasa terancam terhadap klien. Yang keempat, bersikap konsisten dan mengelakkan percanggahan antara apa yang difikirkan dan dirasai dengan apa yang dikatakan terhadap klien. Dan yang terakhir adalah bersedia berkongsi diri dan pengalaman dengan klien jika dilihat boleh membantu. Kemahiran pemusatan insan yang ketiga adalah penerimaan positif tanpa syarat, di mana Egan 1982 menggunakan istilah hormat bagi menunjukkan bahawa kaunselor memberikan penerimaan positif tanpa syarat. Terdapat pelbagai sikap yang perlu ada pada diri kaunselor bagi menunjukkan kualiti hubungan seperti kaunselor berada bersama-sama klien dan mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, tidak membuat penilaian kritikal terhadap klien. Yang ketiga, berkomunikasi dengan cara menunjukkan empati yang tepat terhadap klien. Yang keempat, kaunselor menunjukkan kemesraan terhadap klien. Yang kelima, membantu klien mengenal pasti sumber-sumber yang ada ke arah mencapai potensi sepenuhnya seperti meneroka situasi permasalahan sebenar. Yang keenam, kaunselor memberi galakan dan sokongan kepada klien. Dan yang terakhir adalah kaunselor membantu klien dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses menolong selesai. Secara keseluruhannya, teori ini adalah amat penting untuk dikuasai sesungguhnya oleh kaunselor kerana ia merupakan asas dalam perhubungan menolong. Dalam hal ini, kemahiran menolong ini dapat dikuasai jika dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Dengan mengaplikasikan sikap penerimaan, tulen dan menggunakan kefahaman empati dalam hubungan interpersonal pastinya akan memberikan kesan yang positif dalam perhubungan tersebut. Oleh itu, teori ini sesuai digunakan untuk kaunseling kelompok dan juga kaunseling keluarga. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.